Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, para pelajar boleh dengar suara cikgu? Tolong respon. Boleh dengar tak suara cikgu? Okey, jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih jumpa lagi kita pada malam ini. Minggu lepas cikgu tak dapat jumpa dengan awak sebab cikgu adakan bengkel jadi 2 hari bengkel yang lepas dah berjaya, alhamdulillah. Okey, jadi bengkel yang akan datang cikgu akan buat untuk account club untuk pelajar-pelajar form 5 yang akan ambil peperiksaan pada 5 Mac yang akan datang. Sesiapa yang nak belajar account club, sudilah untuk daftar. Okey, hari ini pelajar kita nak belajar topik kecil saja, tapi topik kecil jangan lupa kena skor. Okey, topik-topik kecil yang cikgu nak ajar ni belajar untuk form 4 ke, untuk form 5 ke, sama dua-dua. Jadi selagi tak naik kepada form 5 yang sekarang ni, form 4 yang lepas ni dipanggil form 4 jugalah. Yang form 5 ni belum habis lagi. Form 5 dia akan periksa pada 5 Mac yang akan datang. Okey, jadi belajar topik-topik kecil ni belajar, tak kira form 4 ke, form 5 ke, depan saya sama je. Okey, topik-topik kecil ni yang kita kena skor dan perfect jawapan kita. Kenapa belajar? Kadang-kadang belajar ke soal topik-topik kecil ni belajar, dia berada dekat soalan nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey belajar, dia memang soalan pilihan, tak ada masalah, nak jawab boleh, tak jawab boleh. Tapi belajar, masalah dia bila dekat kumpulan yang kecil. Contoh dia berada dekat kumpulan soalan nombor 4A dan 4B. 4A soalan belanjawan, kita suka belanjawan, banyak latihan kita belanjawan. Kita dah buat soalan 16 set belanjawan dah, semua negeri, semua wilayah kita dah buat dah soalan belanjawan. A mungkin dapat 12 markah je. Tiba-tiba B tu adalah pembetulan kesilapan 8 markah. Kalau tak tahu buat, sangat rugi. Kita rugi hilang 8 markah. Okey? Jadi 8 markah ni, kita tak nak lagi dapat 6 ke, dapat 5 ke, tak nak. Kalau 8 diperuntukkan, 8 lah kita nak. Kalau 10 diperuntukkan, 10 lah kita nak. Okey, boleh? Dah sedia semua? Okey, jadi belajar. Okey, jadi kalau belajar dah sedia, cikgu. Okey. Kalau dah sedia, jap. Saya tak dengar suara-suara awak. Okey, kalau dah bersedia belajar, cikgu akan gunakan nota buku teks je. Nota buku teks dah cukup bagus. Nota buku teks, nanti cikgu share screen. Cikgu share screen. Okey. Daniel, mic matikan Harap tak ada mengganggu. Okey. Cikgu teruskan jap. Okey, cikgu share screen. Okey, macam biasa, siapa yang gunakan komputer ataupun skrin yang besar, jadi pelajar boleh pin gambar cikgu. Siapa yang pakai dalam bentuk image yang kecil, jadi pelajar boleh pin yang cikgu share. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh? Okey. Okey, kalau dah boleh nampak, okey. Ini adalah topik pembetulan kesilapan. Buku teks, muka surat pelajar, muka surat 285. Topik terakhir dalam tingkatan 4. Okey, jadi pelajar boleh rujuk. Okey, siapa cikgu kalau kata buku teks tak ada, cikgu dah kena pulang, tak apa. Okey, pergi ke dekat channel cikgu, tengok scroll dekat atas, cari buku teks. Cikgu dah bagi dah buku teks digital sama macam cikgu. Okey, alright. Okey, sekali lalu, pembetulan kesilapan ada berapa? Ada berapa jenis pembetulan kesilapan yang besar? Ada berapa? Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Ada dua. Ada dua, betul. Apa dia? Dua. Okey, hari ni cikgu direct ya. Tidak utara. Okey, bagus. Okey, hari ni cikgu spend lebih kurang sejam sejam ataupun tengok kita nak selesaikan 2 soalan. Cikgu dah bagi soalan kan? Okey, kesilapan ketara. Okey, sekali lalu cikgu guna bahasa pasar je. Kesilapan ketara ni belajar senang cerita bila kita sediakan imbangan duga tak imbang. Imbangan duga kita tak imbang. Okey, biasa soalan jarang keluar kesilapan ketara. Dia akan keluar ialah kesilapan tidak ketara. Tapi kena tahu dulu. Okey, sekali lalu. Kesilapan ketara ada 5. Ada 5. Apa dia? Kesilapan perkiraan semasa menyediakan buku jawatan pertama. Ledger dan imbangan duga. Contoh dia bagi. Contoh pun baiklah dia bagi. Jadi yang ini pelajar boleh tengoklah. Cikgu scroll je. Okey, A. Okey, yang kedua ialah apa? Kesilapan pindah daripada buku jawatan pertama ke ledger. Ini dia. Dia silap pindahkan. Contoh ini dan bagi contoh 12,500 dipindahkan 1250. Ni semua contoh-contoh dia. Semua berlaku sebelum penyediaan imbangan duga. Okey, dan C, menyediakan amount di bahagian sama, iaitu bahagian debit dan kredit adalah sahaja.
Okey, ini pun jadi pelajar tengok contoh dia bagi sangat cantik. Buku teks contoh sangat cantik. Cuba lihat Dan dia ialah merekodkan pada satu akaun saja. Patutnya dalam akaun, dalam rujuk, ledger kita sediakan 2. Tapi dalam kesilapan ketara ni dia rekod 1 je. Okey, dan last sekali ialah merekodkan amount yang tidak sama debit dan kredit. Debit dia rekod lain, kredit lain. Sebab itulah berlakunya kesilapan ketara yang menyebabkan penyediaan imbangan juga sukar dan amountnya tidak sama. Okey, jadi pelajar, kita nak fokus hari ini. Okey, kebanyakan soalan, saya tengok soalan percubaan semua keluar kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara secara umumnya pelajar imbangan duga imbang. Pelajar Okey, kalau kita baca ayat buku teks ni apa? Kesilapan yang berlaku tetapi tidak memberi kesan kepada keseimbangan imbangan duga. Maksudnya imbangan duga imbang tapi berlaku kesilapan. Okey, kenapa dia belajar? Ada 6. Ingat ada berapa? 6. Yang pertama ialah kesilapan ketinggalan. Okey, kesilapan ketinggalan maksudnya apa? Dia belum rekod apa-apa. Dia kata belum direkodkan dalam mana-mana buku. Itu adalah kesilapan. Okey, ini pelajar contoh pun sangat baik, sangat baik. Cuma hari ni cikgu nak tunjukkan pelajar macam mana teknikal nak jawab soalan. Okey, jadi boleh tengok ni A. KB adalah kesilapan komision. Kesilapan komision ni ialah apa pelajar? Kesilapan merekod amount yang betul dalam akaun yang salah di bawah penjelasan. Contoh pelajar, dia beli barang. Pelajar, dia beli contoh sini apa? Belian sebanyak 640 daripada Sofia telah direkodkan dalam Sofian. Okey, biasa dia tersilap nama. Kiki dan Lala. Contoh Kiki dan Kakak. Nama sama. Tapi kategori yang sama, tapi nama dia pelajar dia tersalah masuk. Macam ni Sofia dan Sofian. Nama sama. Tapi dalam kategori yang sama. Kalau beli dengan apa bekal. Itu contoh. Jadi biasanya kesilapan dekat nama lah. Nanti kalau kat sini pun dekat latihan cikgu pun ada. Nama yang seakan-akan kalau nama dia seakan-akan sama, itu biasanya kesilapan komision. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, kesilapan prinsip. Okey, kesilapan prinsip ialah kesilapan merekodkan huruf niaga dalam akaun yang salah di bawah penjelasan yang berbeza. Maksudnya pelajar dia salah klasifikasi akaun. Contoh pelajar, dia repair komputer. Sepatutnya masuk dalam membaiki komputer. Tapi dia termasuk dalam komputer. Salah. Contoh lagi apa? Dia membeli kereta. Contoh dia membaiki kereta. Tapi pelajar dia termasuk dalam akaun kenderaan. Jadi pelajar itu dalam kategori kesalahan. Sebab apa? Kenderaan itu adalah aset. Membaiki kenderaan itu adalah belanja. Itu maksudnya apa? Kesilapan. Okey. Dan D, kesilapan amount. Okey, amount ni biasanya pelajar dia keliru sikit dengan kesilapan keseimbangan. Nanti kita tengok. Kesilapan amount ni pelajar, dia belajar kesilapan yang berlaku semasa merekod akaun dalam buku catatan dan ledger. Okay, kita tengok contoh. Jualan tunai 930 tersilap rekod 903. Biasa nombor dia terbalik. 903 kadang-kadang dia rekod apa? 390. Itu antaranya. Itu adalah apa? Kesilapan amount. Ataupun contohnya ialah 950 terrekod 590. Jadi pelajar itu selalunya berlaku kesilapan amount. Okey, alright. Okey, berikutnya sikit lagi Yang kelima, kesilapan terbalik atau songsang. Okey, biasanya pelajar terbalik atau songsang ni ialah apa? Akaun dah betul. Akaun dah betul, tersalah debit kredit saja. Nanti kita ini pun kita akan jumpa. Ini famous. Soalan ni famous. Dan last sekali, iaitu kesilapan saling mengimbang. Okey, akaun dia dah betul tapi tersalah terkurang dekat debit, dua-dua debit. Terkurang satu dekat debit, satu dekat kredit. Dia saling mengimbang. Ataupun dia terlebih. Dia tersilap, dia sama macam kesilapan amount. Kalau amount tadi nombor dia terbalik je. Ini betul-betul dia dua akaun, satu debit, satu kredit yang terkurang catat, terlebih catat. Ini guna kesilapan. Okey, boleh baca. Jadi tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan untuk nak ingat ni nama-nama dia. Setakat ni kalau ikut soalan untuk nak kenal pasti kesilapan, dia dekat soalan struktur nombor 1. Okey, tapi kalau nak buat dekat soalan pengiraan, soalan-soalan macam mana nak betulkan kesilapan, hari ni kita nak belajar hari ni. Nak kena sediakan jurnal. Okey, dah ready ke semua? Dah. Boleh? Boleh? Dah. Okay. Boleh? Okey, alright. Cikgu hari ni lebih kepada teknikal je macam mana nak jawab. Okey. Ini contoh-contoh soalan yang cikgu bagi. Selalu keluar peksa. Dan cikgu ambil ni pun soalan-soalan peksa juga sama. Okey, cikgu ada bekalkan 4 soalan. Soalan 1, okey, pelajar membawa markah 14. Sebab apa? Semua satu maklumat tambahan adalah satu maklumat ni adalah markah dia 2. Okey, cikgu ajar teknikal
Okey, lepas tu nombor 2 pun sama. Okey, soalan nombor 3 pun sama. Dan last sekali, soalan yang terbaru, saya ambil soalan MRSM. Kita akan cuba buat soalan MRSM. Jadi pelajar, soalan nombor 1, target saya hari ni nak buat soalan 1 dan MRSM 2023. Okey, boleh ni? Okey. Boleh. Boleh? Boleh. Okey, alright. Okey. Jadi dalam kertas cikgu ni, cikgu dah sediakan dah. Cikgu dah sediakan kertas. Okey. Jadi kena cikgu paparkan besar supaya semua orang boleh lihat. Saya percaya tak semua orang print. Betul tak? Semua just lihat dekat skrin saya pun dah cukup. Saya rasa ramai yang akan lihat skrin saya je. Okey. Boleh? Okey, jadi pelajar kita teruskan. Pembetulan kesilapan pelajar, soalan dia, bentuk format dia macam ni. Dia bagi dalam bentuk ayat. Structure. Okey, lepas tu kita kena betulkan dalam bentuk apa? Journal am. Biasa keterangan tak diperlukan. Biasanya lah. Kalau diperlukan senang je. Nyatakan, awak ringkaskan daripada ayat soalan. Kalau dia nak. Tapi biasanya memang tak. Sebab markah diperuntukkan 2 saja. Okey. Jadi pelajar dalam journal am. Okey, journal am awak dah tahu tarikh, butiran, debit, kredit. Okey, kalau dia bagi tarikh, kena buat tarikh. Kalau dia tak bagi tarikh, awak ikut apa yang diberikan. Kalau dia merujuk pada soalan nombor 1 Roman, letakkan 1 Roman. Boleh? Tarikh ni tak payah tulis pun tak apalah. Jadi tulis pada 1 Roman. Okey, alright. Jadi pelajar, nak buat. Macam mana nak buat? Okey, ramai pelajar buat, dia buat dekat kepala. Mungkin dia gunakan ilmu yang dia dah ada dekat pelarasan penyata kewangan. Pun boleh juga, itu pun perlu juga. Tapi pelajar secara teknikalnya, kalau kita buat seperti itu, mesti menjawab pelarasan maklumat taman, kita akan berlaku kesilapan yang besar. Kita tak nak mistik-mistik. Jadi pelajar, untuk mengelakkan mistik, kita kena buat catatan ringkas. Okey, dekat bawah ni memang cikgu sediakan satu ruangan khas untuk nak buat akaun secara kecil-kecilan. Okey, alright. Jadi nombor 1. Okey, boleh tak siapa tolong baca? Ada tak volunteer nak baca? Angkat tangan. Saya tengok orang yang pertama angkat. Boleh? Okey, okey. Rabiatul Izzati. Tolong baca Rabiatul. Ada tak Rabiatul Izzati? Tadi angkat tangan. Boleh baca? Okey, baca. Kadar bayaran terlebih catat RM300, manakala insurans terkurang catat RM300. Okey, bagus. Okey, kalau kat sini belajar, cuba lihat. Kena cari 2 akaun. Apa 2 akaun kat sini? Kalau belajar jumpa, apa 2 akaun yang terlibat kat sini? Kadar bayaran. Betul. Kadar bayaran. Satu insurans. Okey. Betul. Okey, alright. Okey. Jadi belajar, bila buat soalan macam ni belajar, kalau buat dekat kepala agak sukar belajar. Serta kau berlaku kesilapan. Jadi apa nak buat? Okey, kita buat ringkas je kat bawah catatan je. Okey belajar, kita buat kadar bayaran. Kadar bayaran, satu lagi ialah akaun apa? Okey, buat bentuk T. Buat bentuk. Saya ajar dalam bentuk ledger, senang. Okey, kedua ialah apa? Insurans. Okey, boleh nampak tak apa yang cikgu contengkan ni? Boleh nampak? Boleh Okey. Okey, sekarang kita gunakan konsep akaun. Belanja belajar. Belanja kadar bayaran adalah kategori apa? Belanja. Insurans kategori apa? Belanja. Okey, banyak betul. Okey, kalau kadar bayaran belanja. Belanja rumah dekat mana? Debit ke kredit rumah dia? Rumah dia dekat debit. Okey, manakala insurans pun belanja. Rumah dekat mana? Debit juga. Okey. Cikgu buat rumah supaya awak faham. Awak nampak lepas ni. Ingat sampai bila. Sebut je debit mesti belanja dan juga aset. Sebut je kredit, hasil, equity dan liability. Betul? Okey, sekarang pelajar kena ingat. Belanja, debit. Rumah dia debit. Apa maksud rumah? Rumah adalah menambahkan belanja. Rumah ini adalah apa? Menambahkan belanja. Okey. Kalau bukan rumah, ialah apa? Mengurangkan belanja. Okey, jelas? Terbalik. Okey, sekarang pelajar. Apa berlaku? Kadar bayaran terlebih catat. Terlebih. Kita nak rekod dalam akaun mesti yang sebenar. Kalau kadar bayaran terlebih nak buat apa? Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Jadi kadar bayaran kita akan letak tolak. Kita akan letak kredit. Jadi jawapan dia apa? Kadar bayaran adalah kredit. Okey, manakala insurans terlebih ke terkurang? Terkurang nak buat apa? Terkurang nak buat apa? Tambah. Sebab tu belajar tambah. Jadi debit. Jadi jawapan dia apa? Debit adalah insurans, kredit adalah kadar bayaran. Boleh? Faham tak? Faham. Boleh? Okey, jadi itulah teknikal je. Jadi pelajar, kita terus buat. Saya terus buat kat sini. Nombor 1 Roman. Debit ialah apa tadi? Apa debit? Insurans. Betul. Kredit ialah apa? Kadar bayaran. Betul. Bagus kadar bayaran. Apa nilai dia? 300. Okay, 300. Okey, alright. 300. Okey, boleh ni. Ada nak tanya?
Okey, tak apa. Yang mana tak sempat salin tak apa. Ajar cara ringkas je dulu. Nanti lepas ni cikgu akan yang cikgu contohnya cikgu print screen, cikgu masukkan dalam. Jadi pelajar boleh rujuk balik. Boleh Hari ni fokus je. Okey, nombor 2. Siapa boleh baca? Akmal dah angkat tu. Akmal boleh? Mana Akmal? Akmal Haziq. Boleh baca? Siapa lagi tu? Siapa boleh baca ni? Imir. Okey, Imir baca Imir. Imir Jeffrey. Nombor 2. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi yang 500 ketika catat dalam buku. Okey, jadi 2 akaun. Apa 2 akaun kat sini? Ambilan. Macam mana awak tahu ambilan? Macam mana awak tahu ambilan? Sebab dia ambil barang. Sebab ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey, macam mana, apa yang menunjukkan ambilan dekat sini? Kegunaan peribadi. Bagus. Kegunaan peribadi itu adalah ambilan. Kena ingat cikgu ulang balik. Kegunaan peribadi itu adalah ambilan. Ingat, ambilan bukan ambilan. Saya ulang balik Ambilan bukan ambilan. Kegunaan peribadi itu adalah ambilan. Kegunaan sendiri itu adalah ambilan. Kegunaan untuk anak itu adalah ambilan. Ambilan bukan ambilan. Kalau dikatakan ambilan untuk derma, itu adalah derma. Ambilan untuk promosi, itu adalah promosi. Ambilan untuk iklan, itu adalah iklan. Jadi kena ingat kesimpulan dia, ambilan bukan key untuk ambilan. Okey, jelas? Faham? Jelas, faham. Okey, alright. Okey, faham. Bagus. Okey, kalau faham, bagus. Saya tepuk tangan sikit. Okey, alright. Dah faham Okey, alright. Jadi ini ambilan. Okey, bagus. Kedua, apa dia kedua? Ambilan dah ada. Belian. Betul. Okey. Barang niaga. Betul barang niaga? Barang niaga ialah apa? Belian ke? Belian. Inventory. Belian. Belian ke inventory? Belian. Belian. Okey. Betul, belian. Belian. Okey, ingat. Okey, ini pun cikgu nak ingat. Okey, ingat. Barang niaga dalam topik persamaan perekonomian saja dipanggil sebagai inventory. Barang niaga dalam topik persamaan perekonomian saja diangkat sebagai inventory. Topik lain, barang niaga adalah apa? Belian. Okey, jelas? Faham? Jelas. Okey, bagus. Okey. Kalau jelas, kita buat 2. Okey, alright. Kita buat 2. 1, belian. Okey, 2 akaun belian. 1 lagi ialah ambilan. Okey, ambilan. Okey, alright. Belian rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Betul, debit. Kenapa debit? Belanja. Sebab belanja. Bagus. Ambilan. Rumah debit ke kredit? Ambilan? Debit ke kredit? Debit. Kenapa dia debit? Debit. Jawapan dia debit. Bagus. Ambilan adalah kontra dengan modal. Sebab tu belajar modal adalah equity, dia adalah dekat kredit. Ambilan mesti debit sebab dia kontra dengan apa? Modal. Jadi kena faham ni konsep account dulu. Okay, alright. Jadi ambilan bukan equity. Ambilan adalah kontra dengan modal. Itu jawapan. Jelas tak ni? Jelas Jelas. Okey, alright. Okey, sekarang dia belum rekod apa-apa. Okey, sekarang dia belum rekod apa-apa. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita buat dulu. Kita buat ambilan dulu ke barang dulu, senang. Dua-dua pun senang. Kalau dia ambil barang, dekat kedai kita dia ambil barang bawa balik rumah. Jadi barang bertambah ke barang berkurang? Berkurang. Jadi berkurang, belian akan berkurang 500. Jadi belian jawapan apa? Belian adalah kredit. Faham tak belajar? Kredit. Ambilan. Okey, sekarang dia buat ambilan. Sekarang ambil makin bertambah ke ambil makin berkurang? Bertambah. Ambilan pun makin bertambah. Sebab tu ambilan jawapan apa? Debit. Ambilan debit. Okey, senang tak? Boleh? Boleh tak buat soalan ni? Boleh. Boleh Okey, alright. Okey, jadi kita buat nombor 2. Debit ialah apa? Debit ialah ambilan. Kredit adalah apa? Belian. Okey, belian. Berapa ratus tadi? 500. Okey, keterangan dia dah sebut dah. Keterangan tidak diperlukan. Nampak tak ni? Okey. Kalau dia suruh buat, ringkaskan dari sini. Ambil barang niaga untuk kegunaan peribadi. Cukup. Itu saja. Boleh? Okey, sekali lalu. Kalau awak dah buat ni tadi, okey, kita tengok 2 dulu. Okey, 2 ni. Cikgu dah kata dah, semua soalan ni adalah untuk kesilapan tidak ketara. Kalau pelajar tengok yang nombor 1.
Kita tengok satu-satu. Okey pelajar, kadar bayaran terlebih catat manakala insurans terkurang catat. Jadi pelajar ini dalam kategori apa tadi? Pelajar, dalam kesilapan apa kalau kita tengok? Okey, tengok daripada satu. Okey, satu tengok balik. Tengok balik. Kita pasti dulu. Kesilapan kita ada. Kesilapan ketinggalan. Kesilapan tinggalan ada tak tadi? Yang kita jumpa. Nombor apa tadi? Kesilapan tinggalan. Nombor 2. Nombor 2 Roman. Betul, nombor 2 Roman. Betul. Apa dia nombor 2 Roman tadi? Tertinggal catat. Betul. Ini adalah kesilapan ketinggalan. Betul? Okey. Kalau ini pada kadar bayaran terlebih catat 300, manakala insurans terkurang catat 300. Okey, dia dalam kesilapan apa ni? Okey, dia dua je. Okey, yang ini commission bukan, prinsip bukan, amount ke ataupun yang last kali, kesilapan saling mengimbang. Mana yang paling tepat? Kesilapan saling mengimbang. Saling mengimbang ke kesilapan amount? Saling mengimbang. Ya betul, saling mengimbang. Saling mengimbang. Kalau dia tersalah, kalau kesilapan amount 350, dia terrekod terbalik 530. Nombor dia terbalik, boleh amount. Boleh belajar. Dua-dua ini silap. Dekat mana? Saling mengimbang. Dekat debit terkurang 300, kredit pun kurang 300. Jadi jawapan dia apa? Kesilapan saling mengimbang. Bagus, bagus. Pandai. Boleh Okey, alright. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh? Okey, cikgu teruskan Okey, nombor 3. Boleh. Okey, belanja Boleh. membaiki kenderaan 800 tersilap debit dalam kenderaan. Okey, ini kesilapan apa dulu kalau tengok tadi? Dia maksudnya membaiki. Betul tak? Betul tak? Okey. Kita tengok kesilapan prinsip. Mana kesilapan prinsip tadi? Okey, betul tak kesilapan prinsip ni? Kesilapan merekodkan urus jaga dalam akaun yang salah di bawah penjelasan akaun berbeza. Contoh, belanja membaiki komputer tersalah 200 terdebitkan dalam akaun komputer. Betul. Bagus. Bagus Okey, alright. Okey dah. Boleh ni? Okey, ada nak tanya apa-apa? Boleh Okey, alright. Okey. Jadi pelajar nombor 3 tadi, ni kesilapan prinsip. Macam mana nak buat? Okey, apa dua akaun yang dua akaun kat sini? Nombor 3. Apa dua akaun? Kalau awak tengok kat sini. Akaun kenderaan. Belanja membagi kenderaan. Satu lagi? Kenderaan. Okey, alright. Okey, kenderaan. Okey, alright. Jadi kita terus buat. Okey. Yang pertama untuk nombor 3 Roman, akaun belanja, cikgu buat ringkas je belanja membaiki kenderaan. Dalam peksa tak payah tulis penuh-penuh yang ni dalam jawapan jenaan baru tulis penuh. Ini tak apalah saya buat. Okey, belanja membaiki kenderaan dan satu lagi ialah akaun kenderaan. Okey, kenderaan. Okey, belajar membaiki kenderaan kategori apa belajar? Membaiki kenderaan? Belanja. Okey, belanja. Belanja rumah dia dekat debit. Jadi cikgu buat rumah supaya awak ingat sampai bila-bila. Okey, kenderaan rumah dia dekat mana? Debit juga. Kenderaan debit. Debit juga sebab dia aset. Betul? Okey, bagus. Betul. Okey, sekarang belajar. Apa nak buat? Belanja membaiki kenderaan 800 tersilap dalam kenderaan. Okey, sekarang dia dah buat tersilap dalam kenderaan. Jadi kenderaan belajar dia dah rekod kat sini. 800. Dia kata dah terrekod dalam kenderaan 800. Salah. Betul belajar? 800. Okey, jadi macam mana nak betulkan? Okey, macam mana nak betulkan? Nak bersihkan kenderaan dulu. Macam mana bersihkan? Letak kat meja. Okey. Alright. Nanti ni suara saya masuk dalam awak punya mic tu. Jadi dia ni. Ni sini Okey, alright. Okey, jadi ini 800. Jadi kita bersihkan akaun kenderaan. Jadi akaun kenderaan ni salah Jadi kita kreditkan. Jadi dia adalah jawapan apa? Jawapan dia adalah kredit adalah kenderaan. Betul? Okey. Jadi kalau membaiki kenderaan, belanja makin bertambah ke makin berkurang? Kita repair kenderaan. Apa jawapan dia? Belanja makin bertambah ke berkurang? Betul. Belanja makin bertambah lah. Jadi debit apa jawapan dia? Debit adalah belanja membaiki kenderaan, kredit adalah kenderaan. Okay, faham tak? Boleh tak? Sampai sini okey tak? Faham. Jelas? Boleh. Okey, alright. Okey, nombor 3. Okey, ini tadi kategori kesilapan. Okey, tulis apa? Belanja membaiki kenderaan. Ramai juga hari ni Saya ingatkan tak ada. Okey, kredit adalah kenderaan. Alhamdulillah, hari ni 200 lebih juga. Okey, bagus. Ramai rupanya nak belajar rupanya cikgu je tak sempat nak buat. Okey, jadi ini adalah 800.
Okey, jelas? Kita nak tanya apa? Jelas? Jelas. Okey, pelajar. Kalaulah soalan suruh buat keterangan. Kalau tak pandai nak buat keterangan macam mana cikgu? Salin balik soalan pun dikira betul. Membaiki kenaan 800 tersilap debit dalam akaun kenaan pun betul. Kalau nak ringkaskan sikit lah. Tak payah terlalu panjang nak salin semua ni. Baik, kita tengok soalan, betul tak? Okey, belanja membaiki kenaan tersilap debit dalam kenderaan. Itu je. Tak perlu amount tu tak apa. Kalau ada perlukan keterangan. Tapi biasanya saya jumpa memang tak. Sebab apa belajar? Sebab dia tak beri markah untuk keterangan tu. Sebab dia dah beri markah kat debit dan kredit. Markah dah cukup. Okey, habis. Nombor 4. Okey, tulisan cikgu boleh baca tak ni? Boleh. 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 Okey, alright. Okey, sambung berikutnya. Okey, siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Nombor 4 Roman. Boleh. Okey, Daniel. Daniel nak baca? Boleh cikgu. Okey, Daniel baca Daniel. Belian kredit daripada Kiki RM2,000 tersilap kredit ke akaun kakak. Okey, ini nama dia sama. Betul tak? Okey, tadi pelajar ingat tak yang nama sama dalam kesilapan tadi, dalam nota buku teks? Ingat tak nama Sophie dengan Sofian tadi? Ingat tak? Okey, kesilapan apa ni? Kalau ni dalam buku teks ni kesilapan apa ni? Kalau nama dia sama, ingat tak? Apa? Betul. Kesilapan komisen. Nama dia tadi Sofia dengan Sofian. Nampak tak? Dia kategori yang sama tapi tersalah nama je. Okey, jadi pelajar kena tengok. Okey, sekarang pelajar kalau kita tengok. Okey, Kiki dan Kakak kena tahu ni, siapa Kiki dan Kakak ni? Siapa dia? Dia adalah pelanggan ke dia adalah pembekal? Tengok betul-betul. Pelanggan ke pembekal? Pembekal. Macam mana tahu pembekal? Pembekal. Siapa tahu pembekal? Sebab beli. Sebab beli. Betul, sebab beli. Okey, jadi pelajar belian dah tak payah rekod lagi dah. Sekarang pelajar yang salah ialah nama dia, Kiki dan Kakak. Jadi 2 akaun. Sepatutnya Kiki, kita masuk dalam Kiki tapi tersalah kredit dalam Kakak. Betul? Okey, jadi pelajar kita tengok. Okey. Jadi pelajar kita tengok kat sini Kakak, Kiki dan Kakak. Kiki. Ini nama sama ni confuse tau confuse tak bila nak buat. Okey, dua-dua ini adalah belian kredit, dia adalah siapa? Dia adalah ABB. Kalau sebut ABB ialah rumah dia dekat mana? Dua-dua ABB. Dia betul lah belian kredit daripada. Okey, kalau belian kredit daripada Kiki dan Kakak siapa ni? Kalau baca ayat ni betul-betul. Dia bukan keyword ni, dia baca betul-betul ni. Jadi bagi pihak kita, kita jual ke kita beli? Kita beli. Beli. Betul tak? Beli. Belian kredit daripada Kiki. Kalau maksudnya Jual. kita beli dengan Kiki ke ataupun kita jual dengan Kiki ni? Kalau baca ayat dia ayat ni. Kita jual. Kita jual dekat Kiki. Kita bukan Kiki. Kita bukan Kiki, kita bukan Kakak. Baca Kita ayat dia jual. betul-betul. Kita beli ke kita jual? Jual. Ya, betul. Jual. Betul. Kiki yang beli. Kiki beli dari siapa? Kiki beli daripada kita. Betul tak belajar? Kiki kita beli. Jadi bagi kita buat akaun ni bagi pihak kita, bukan bagi pihak Kiki. Jadi kita beli ke kita jual ni? Jual. Kita jual. Okey, faham tak belajar? Okey, faham tak? Ni ayat terbalik ni. Faham tak? Boleh? Faham? Kita jual, betul tak kita jual? Boleh. Boleh jadi kena hati. Okey, jadi siapa Kiki dan Kakak ni? Beli. ABT. ABT. Okey, cikgu betulkan balik. ABT. Jadi ABT. Okey, ABT. Okey, kalau ABT rumah dekat mana? Debit ke kredit? Dua-dua ABT. Debit. Kenapa debit? Sebab dia Aset. Bagus, aset. Tak apa. Cikgu buat 1000 kali rumah ni pun tak apa. Rumah pun dah tak macam rumah dah. Okey, alright. Okey, apa dia kata? Dia kata dia buat apa tadi? Dia kata apa yang dia berlaku silap, dia telah dikreditkan dalam akaun Kakak. Betul tak? Tersilap kredit dalam Kakak. Betul ke? Kredit dalam Kakak. Soalan ni macam salah je ni. Dia kredit Kakak. Jadi Kakak berapa? Berapa dia letak sini? Berapa dia letak ni? 2,000. 2,000. Okey, 2,000. Okey, pelajar. Cikgu tukarlah pelajar. Soalan dia salah lah ni. Pelajar, soalan dia salah. Jadi soalan dia salah ni apa ni? Apa soalan dia salah ni? Apa salah? tersilap debit. Tersilap ni pelajar. Ini debit dah, di debit. Pelajar cikgu betulkan debit. Okey, alright. Tersalah debit.
Okey, jadi cikgu betulkan cikgu betulkan soalan. Nanti betulkan balik. Okey, jadi yang ini pelajar. Jadi sepatutnya bukan kakak yang beli. Betul tak? Bukan kakak yang beli. Dia dah letak ada 2,000 dekat sini. Jadi ini salah. Betul. Yang menambahkan hutang bukannya kakak. Yang menambahkan hutang ialah siapa? Kiki. Sebab Kiki yang beli. Okey, jadi macam mana nak bersihkan akaun kakak? Kreditkan kakak. Jadi berapa ribu? 2,000. Jadi ribu kakak. Jadi Kiki letak mana? Debit. Debit. Betul? Debit. Okey, debit. Okey, alright. Debit. Jadi kena betulkan balik. Okey, boleh? Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia untuk soalan ni ialah debit ialah Kiki. Debit Kiki. Debit ialah Kiki. Kredit ialah kakak. Kakak. Berapa ratus tadi? 2,000. 2,000. Okey, 2,000. Okey, faham tak? Boleh? Boleh. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Boleh tak? Boleh ikut? Boleh ikut. Boleh? Okey. Cikgu, bukankah dia pemiutang ke ABB ke? Okey. Alright, right. Ni tengok. Belian daripada Kiki. Kita beli daripada dia, dia beli dengan kita ni. Dia beli kita. Kan tadi dia beli dengan kita. Jadi bagi pihak kita siapa? Dia beli bagi pihak kita siapa? Kita beli ke kita jual dengan dia? Kita jual. Kita jual. Sebab tu dia adalah siapa? Dia adalah pelanggan. Boleh? Okey. Boleh betulkan ayat tu balik. Ayat tu lah tak cantik lah. Ayat tu tak cantik. Nanti betulkan balik lah. Ada soalan banyak lagi soalan-soalan yang ayat dia direct lah. Okey. Alright, berikutnya. Nombor 5. Okey, komisen dibayar 600 telah didebitkan dalam akaun bank dan dikreditkan dalam akaun komisen. Okey, pelajar ni apa ni? Pelajar. Apa dua akaun ni? Kesilapan songsang. Kesilapan songsang. Kesilapan songsang ni kesilapan apa ni? Balik. Okey, sekarang pelajar. Apa dua akaun yang terlibat? Apa dua akaun terlibat kat sini? Akaun komisen dengan akaun bank. dengan bank. Okey, komisen dengan apa? Bank. Komisen apa? Okey, dia kat sini. Dia telah didebitkan dalam akaun bank dan satu lagi dikreditkan dalam akaun komisen. Jadi dua-dua lah ni pelajar, betul tak? Okey, alright. Jadi pelajar macam mana nak buat ni? Betul lah ni? Komisen dibayar telah didebitkan dalam akaun bank. Okey, kita buat akaun bank. Okey, akaun bank. Bank rumah dekat mana? Debit. Bank rumah dekat debit. Kenapa bank rumah dekat debit? Asset. Okey, asset. Tambah. Betul tak? Okey, komisen. Komisen dia merujuk tu komisen dibayar ke komisen diterima? Komisen dibayar ke komisen diterima? Kalau baca soalan tadi, komisen dibayar ke komisen diterima ni? Dibayar. Betul, komisen dibayar. Okey, alright. Komisen dibayar. Okey, jadi betul komisen dibayar adalah debit. Menambahkan komisen. Okey, apa dia dah buat salah? Okay, dia dah catat. Bukan dia tak catat. Dia dah catat. Okey, cuma dia catat salah. Okey, berapa dia kata 600 telah debitkan dalam akaun bank. Okey, pelajar. Debit letak bank 600. Lepas tu kredit komisen 600. Okey, betul ke salah? Mestilah salah. Kalau dah betul dah tak jadi soalan. Betul tak? Jadi pelajar secara logiknya, kalau kita bayar komisen, duit kita bertambah ke duit kita berkurang? Kurang. Bertambah ke berkurang? Okey, berkurang. Patutnya duit berkurang. Betulnya dekat kredit. Betul. Kalau kita bayar komisen kita belanja makin bertambah ke makin berkurang belanja kita? Tambah. Makin bertambah. Belanja makin bertambah lah. Kita bayar, betul tak? Belanja makin bertambah. Betul. Okey, alright. Okey, sekarang pelajar. Macam mana nak betul? Macam mana nak betul? Kita nak betulkan macam mana? Doublekan amount. Doublekan amount lagi. Kenapa nak doublekan account? Kena tahu. Bukan suka-suka main sebut double. Letak 600 balik. Okey. Lagi. 600 balik. Okey. Lagi 600 balik. Lagi tak jawapan? Rakan awak dah cakap shortcut tadi. Hantar bawah. Yang tadi kata doublekan. Kenapa perlu double? Kena faham ni. Kalau tak nanti jadi kosong. Kalau tak dia jadi kosong. Okey, betul juga jadi kosong. Betul. Okey, tengok cikgu buat Okey, pertama sekali belajar. Akaun dah betul. Akaun dah betul, dia tersalah debit kredit je. Ini kalau dalam jenis-jenis kesilapan, jenis kesilapan apa ni? Kesilapan apa ni? Songsang. Kesilapan apa? Ada tak? Kesilapan songsang atau terbalik. Songsang atau terbalik. Betul?
Betul? Betul. Kesilapan songsang atau terbalik. Akaun dia dah betul, cuma dia tersalah debit kredit. Okay, alright. Jadi tak apa. Itu nama tu kemudian. Jangan pening-pening. Satu-satu je. Cikgu belajar tu in one je terus. Okay, jadi belajar first, kita kena bersihkan akaun kita lah. Betul? Okay, dia tersalah debit kreditnya. Okay, kita kreditkan. Kalau kita kreditkan 600. Debitkan komisen 600. Okay, belajar. Ini apa berlaku? Apa berlaku? Kita baru bersihkan akaun saja. Nampak tak akaun kita? Bank akan jadi kosong. Betul tak belajar? Betul? Betul? Okey, step yang pertama ni, step pertama kita baru bersihkan akaun. Kedua, sekarang baru kita nak rekod. Apa yang berlaku? Kita dah bayar komisen. Betul, dah bayar komisen. Kalau bayar komisen, bank bertambah ke bank berkurang? Berkurang. Bank mesti berkurang. Betul? Okey, bank berkurang. Satu lagi apa? Komisen kita belanja bertambah ke belanja berkurang? Belanja pun bertambah. Sebab itulah rakan awak tadi sebut, kalau berlaku kesilapan songsang, belajar, akaun dah betul, cuma belajar debit kredit dia salah, belajar doublekan nombor berkenaan. Sebab itulah inilah jawapan dia untuk doublekan. Okey. Jadi rakan awak sebut pun tadi betul. Dia sebut apa tadi? Sebab tak nak jadi akaun tu kosong. Kalau dia letak 600 je, akaun tu kosong. Betul? Jadi dia gandakan nombor tersebut. Ingat kalau berlaku kesilapan songsang, kena doublekan nombor tersebut. Bagus. Tapi doublekan, pastikan kedudukan yang betul. Jadi ini berapa nilai dia? 1,200. Ini berapa? 1,200. Okay, jelas? 1,200. Jelas? Ada nak tanya apa-apa? Jelas. Okey, alright. Jadi kita buat. Okey, nombor 5. Nombor 5, jawapan dia ialah apa? Debit adalah komisen. Komisen apa tadi? Belanja. Komisen belanja dipanggil komisen apa? Dibayar. 1,200. Bagus. Jadi satu lagi, akaun apa tadi? Terbayar dengan bank. 1,200. Okey, jelas tak? Bank. Yang lain okey? Jelas. Okey, alright. Okey, dah jelas Okey, habis. Okey, jadi kebetulan cikgu letakkan sebagai nombor 1 ni sebab semua kesilapan ada dekat sini. Lepas tu cikgu gunakan nombor 1. Jadi nombor 2, nombor 3 awak kena praktis. Nanti kalau awak praktis dah buat, cikgu akan bekalkan jawapan. Jadi boleh semak jawapan. Okey, alright. Nombor 5. Nombor 6. Okey, siapa nak baca? Boleh tolong cikgu baca? Siapa? Siapa dia? Siapa tu? Siapa tolong baca? Siapa nak tolong baca? Angkat tangan. Nombor 6. Okey. Lavania. Okey, tolong baca. Okey, sebut baca. Angkutan masuk terkurang RM50 dan kaedah diterima terkurang RM50. Okey. Okey, alright. Kalau tengok kesilapan ni, kesilapan apa ni? Kalau ikutkan. Kesilapan apa ni? Kalau baca kat atas. Okay, dia confuse tadi. Amount ke, kesilapan amount ke ataupun kesilapan saling mengimbang. Ini amount, tengok betul-betul amount. Lepas ni nampak tak? Besar tak? Kita besarkan. Ini kesilapan amount, tengok contoh dia. Okey, satu lagi. Last sekali ialah kesilapan saling mengimbang. Okey, ini kesilapan saling mengimbang. Tengok contoh dia. Mana yang betul? Kesilapan amount ke saling mengimbang? Saling mengimbangi. Betul, saling mengimbangi. Okey, betul. Kesilapan saling mengimbangi. Betul, tepat. Okey, jadi pelajar apa dua akaun kat sini? Tolong cikgu. Apa dua akaun? Angkutan masuk. Angkutan masuk dan satu lagi? Faedah diterima. Bagus, faedah diterima. Faedah diterima. Dua-dua isu dia terkurang. Dalam akaun kita nak rekod yang sebenar. Apa berlaku kalau terkurang? Kena buat apa? Tambah. Okey, nak tambah dekat mana? Kena tahu konsep akaun. Baru boleh tahu tempat mana ditambah. Okey, kalau tak tahu konsep akaun, tak boleh tahu dekat mana nak letak debit ke nak letak kredit, tak tahu. Sebab apa? Tak faham konsep rumah. Tak faham sifir akaun. Jadi itu kena faham. Betul-betul sifir akaun kena faham tak? Okey, jadi akaun angkutan masuk. Kita buat sini, angkutan masuk. Angkutan masuk. Okey, angkutan masuk. Rumah dekat mana angkutan masuk? Debit ke kredit? Belanja ke hasil? Belanja rumah dekat debit. Okey, rumah dekat debit, menambahkan, mengurangkan. Satu lagi ialah komisen apa tadi? Faedah diterima. Faedah diterima. Faedah diterima. Okey, faedah diterima. Okey, rumah dekat mana faedah diterima? Kredit. Hasil. Hasil. Tambah, tolak. Okey, dua-dua apa berlaku? Tadi berlaku apa? Kurang 50. Jadi ini saling mengimbangi. Jadi nak buat apa kurang? Tambahkan 50. Jadi debit ialah
angkutan. Kredit ialah apa? Adalah faedah diterima. Faham ni? Boleh? Faham Faham. Okey, alright. Jadi yang ini kita buat nombor 6. Ialah apa tadi? Angkutan masuk. Debit 50. Dan satu lagi kredit ialah faedah Faedah diterima. Berapa nilai dia? diterima. 50. Betul? Okey. Okay, ada nak tanya apa-apa? Faham? Boleh ikut? Faham. Senang kan? Senang tak? Senang. Senang. Lepas tu kalau soalan ni keluar, memang kena skor. Memang kena skor. Jangan bagi can. Kalau ada soalan ni ada 8 kena betul. Okey? InsyaAllah. Okey, boleh. Okey, last sekali. Nombor last. Siapa nak baca nombor last? Tolong cikgu respon. Nurul Syahidah. Siapa ni? Nurul siapa? Siapa? Imir. Okey, Imir. Baca, Imir. Jualan kredit RM200 telah dicatat sebagai RM2,000 dalam jurnal jualan dan di pos kerja. Okey, yang ini pun sama. Dua-dua juga cerita ni. Dia kesilapan apa ni? Kesilapan apa ni? Amount ke saling mengimbang? Kalau saling mengimbang, soalan macam ni. Kalau amount, macam ni. Amount. Ni amount. Mana betul? Amount ke saling mengimbang? Amount. Amount. Betul. Jadi yang kesilapan amount. Betul tak? Okey, amount. Betul. Dia sepatutnya 2,000 tapi dia terkurang kosong. Betul tak? Nilai dia dah angkat betul lah. Okey. Jadi pelajar, walaupun cikgu dia pun terkurang kena tambah. Betul terkurang. Tapi dijelas kat sini ialah kesilapan amount. Okey. Alright. Okey, jadi pelajar, apa dua akaun kat sini? Tolong cikgu. Jualan. Jualan lagi satu. Jualan apa? Kena jualan. Kena jualan. Okey. Dia sini semua ledger. Dia tak ada jurnal. Semua ledger. Kalau ledger ialah jurnal apa? ABT. Jualan. Lagi satu apa? Jualan kredit adalah ABT. Bagus. ABT. Betul tak? ABT. Okey, ABT. Okey, jadi pelajar kita buat dua akaun. Mana dua akaun ni? Tak macam dah tak muat dah akaun saya ni. Tak apa, saya buat kat sini. Okey, cikgu kena padam satu lah supaya awak faham. Boleh cikgu terpaksa buat akaun ni baru nampak ni. Kalau cikgu sebut-sebut macam tu nanti tak nampak kenapa dia debit, kenapa dia kredit. Okey. Jualan. Okey, jualan. Satu lagi akaun apa tadi? ABT. Betul, sebab urus niaga kredit. Jadi jualan rumah dekat mana? Debit ke kredit? Kredit. Kenapa kredit? Hasil. Bagus. ABT, rumah dekat mana? Debit. Debit. Okey. Jadi rumah dekat debit, jadi apa? Tambah tolak. Betul. Okey. Sekarang dia buat apa? Apa dia buat sekarang? Dia jualan kredit 200. Betul tak pelajar? 200. Sekarang dia catat berapa? Tersilap catat. Dia tersilap apa? Dia tersilap berapa? Sepatutnya 200 ke sepatutnya 2,000? 2,000 patutnya. Jualan kredit. Baca betul-betul. Tengok betul-betul. Baca ayat ni betul-betul. Sepatutnya 200. Betul tak? Sepatutnya 200. Betul? Tapi dah catat berapa? 2,000. Okey, 2,000. Jadi apa nak buat? Okey. Sekarang kita nak betulkan, nak jadikan dia 200 ke nak jadikan dia 2,000? Nak jadikan dia 200. Macam mana nak jadikan dia 200? Nak tambah ke nak tolak? Tolak berapa? Tolak berapa? Tolak berapa? 1,800. Betul, 1,800. Jadi nombor yang kita nak letak kat sini bukan nombor 200, bukan nombor 2,000. Kita nak letak sini ialah 1,800. Sebab apa? Dia telah catatkan sebanyak 2,000. Betul? Jadi macam mana nak buat? Okey, lepas tu lah penting kena tahu CPF account. Lepas tu fungsi debit tambah, tolak, tambah. Kena tahu tu. Kalau tak susah nak fikirkan. Jelas? Lepas tu kalau cikgu buat account macam ni, jelas tak ni? Tambah, jelas, tolak ni. Faham tak? Okey. Jadi belajar, tadi kita dah tahu dah. Kita nak tambah ke nak tolak? Tak tambah ke nak tolak? Dah terlebih. Tolak. Jadi jualan apa? Jualan akan jadi debit. Betul. ABT akan jadi apa? Kredit. Okey. Belajar. Jelas tak belajar? Jelas. Boleh? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada apa. Tak ada? Okey. Jadi debit apa jawapan dia? Debit adalah jualan. Apa nilai dia? 1,800. Dan satu lagi ialah apa tadi?
ABT. Dalam sini dekat nota ABT. catatan tadi boleh tulis ABT. Kat sini tak boleh. Dia kena tulis penuh. Akaun belum terima. Berapa akaun belum terima? 1,800. Okey, faham tak? Jelas tak? Faham. Jelas. Boleh? Jadi banyak ni. Ini antara soalan yang paling banyak. Biasa soalan paling banyak pun 5 je. Tapi soalan ni saya pilih soalan percubaan ni dia bagus lah. Jadi dia ada lebih sikit. Jadi cikgu gunakan soalan ni supaya untuk pengajaran cikgu pada malam ni. Okey, boleh ni? Boleh? Jadi dah nampak tak beza antara kesilapan-kesilapan ni? Boleh tak? Boleh nampak tak perbezaan tadi? Boleh? Cuma keliru sikit mungkin ayat ni. Boleh. Keliru sikit soalan ni yang tadi. Soalan dia dekat sini lah. Pelajar. Dia boleh. Soalan ni boleh jadi kebat. Boleh jadi soalan ni betul. Boleh jadi soalan ni kebat. Jadi kena hati. Mungkin daripada ayat tu. Belian kredit daripada. Tu pun main peranan. Betul tak? Jadi kena hati. Jelas tak? Boleh Okey, alright. Okey dah. Okey, kalau dah jelas soalan nombor 2, cikgu tinggalkan untuk awak buat, boleh? Nombor 2 ada 4 Roman. Okey. Boleh. Nombor 4. Okey, ada tak siapa-siapa dekat sini cikgu nak seorang lelaki, seorang perempuan nak cuba buat dan masukkan dalam grup? Boleh tak? Dalam channel cikgu, boleh tak? Boleh tak? Siapa nak cuba buat? Okey, Emir nak buat. Okey, Emir. Lagi seorang siapa? Perempuan. Saya nak perempuan seorang lagi. Ada tak? Siapa-siapa boleh buat? Ada siapa boleh nak buat? Siapa nak buat? Kasrina. Okey, Kasrina. Kasrina buat. Okey, alright. Okey, tak buat pun ni cubalah boleh kongsi-kongsi. Boleh kongsi-kongsi. Okey, berikutnya soalan nombor 3. Nombor 3 pun ada banyak ada 5 ni. Okey, siapa nak cuba buat nombor 5? Cikgu buka open. Nanti cikgu semak. Siapa nama dia? Aliana. Aliana nak cuba buat. Okey, Aliana cuba buat nombor 4. Tak apa. Tak dapat buat cikgu bantu. Okey, satu lagi. Siapa boleh buat? Tak kira lelaki perempuan tak kisah. Soalan nombor 3. Okey, Ina. Ina. Saya tak tahu nama Ina ni penuh siapa ni. Tak apalah. Saya anggap Aliana dengan Ina nanti masukkan dekat cikgu punya Telegram. Okey, dekat Telegram cikgu ni. Nanti masukkan dekat bawah soalan. Dekat ruangan komen ni masukkan jawapan awak. Nanti cikgu akan betulkan kalau berlaku kesilapan. Okay, boleh? Boleh? Okay, boleh? Okey, alright. Okey, sekarang kita cuba buat soalan MRSM. Okey, MRSM ni. Mungkin ada yang ramai dah buat dah soalan MRSM ni. Tapi tak apalah, kita sekali lalu lah. Okey, soalan untuk MRSM dia lain sikit. Pelajar dia dah bagi imbangan juga. Ini soalan ni ada dalam buku teks. Kalau pelajar buat latihan dalam buku teks pun dah ada dah. Okey, imbangan juga dia dah bagi dah. Okey, isu kalau tengok sekali pandang, imbangan juga tak ada masalah. Kenapa? Sebab dua-dua imbang. Okey, tapi boleh tak berlaku kesilapan? Boleh tak berlaku kesilapan? Boleh. Sebab kesilapan ada 2 jenis kesilapan. Okey, apa kesilapan ada 2? Kesilapan tertarik. Betul. Okey, jadi kesilapan ada 2. Satu kesilapan ketara, satu lagi kesilapan tidak ketara. Betul tak? Okey. Jadi untuk soalan ini imbangkan duga ni adalah dia imbang, maksudnya kesilapan tidak ketara. Betul? Okey, jadi pelajar kita tengok. Okey. Macam mana berlaku kesilapan, kita kena baca maklumat teman. Tak banyak pun, 3 je. 3 je. Okey, jadi kita buat sekali lalu. Okey. Nombor 1. Belian perabot 600 telah didebit dalam akaun belian. Okey, apa 2 akaun terlibat ni? Perabot dan juga belian. Okey, belian. Okey. Cikgu tak ada tempat nak conteng ni, jadi cikgu conteng dekat mana ni? Cikgu conteng dekat tengah-tengah sinilah, nanti kita buat balik Okey, jadi pelajar cikgu tak buat besar-besar lah, cikgu buat kecil je. Perabot dan juga apa lagi? Satu lagi? Belian. Okey, belian. Okey. Perabot, rumah dekat mana perabot? Debit tambah tolak. Belian rumah kat mana? Debit. Belanja. Betul. Okey, alright. Sekarang perabot telah didebitkan dalam belian. Okey, sekarang perabot dah didebitkan dalam belian. Macam mana nak buat? Beli perabot tapi telah didebitkan dalam belian. Jadi nak buat belian, jadi belian salah lah. Betul tak? Berapa nilai dia? 600. Jadi ini salah. Macam mana nak buat sekarang belian? Macam mana nak buat belian? Belian 600 kredit. Kreditkan 600. Lagi satu? Perabot apa? Debit. Perabot debit. Perabot debit. Bagus. Okey, jadi kat sini kena buat dua-dua. Okey, satu kita kena betulkan dekat sini macam tadi. Kita hanya buat jalan jendaam je. Okey, soalan ni jendaam pun denak. Kedua ialah dia suruh awak betulkan imbangan duga pun denak juga. Dua-dua denak.
Okey, untuk soalan MRSM ni, markah dia adalah 10 markah. Banyak tak 10 markah? Banyak. Tak buat rugi. Okey, jadi pelajar untuk imbangkan duga kita conteng sini. Sebab tu pelajar dalam kita buat macam ni, kita automatik kita dah tahu yang mana tambah mana tolak. Betul tak? Jadi senang. Jadi pelajar ini banyak kelebihan dia. Jadi pelajar perabot, nak tambah ke nak tolak perabot? Mana perabot? Ada tak perabot? Perabot tambah. Tak ada, perabot tak ada. Ada tak butiran perabot kat sini? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada perabot. Jadi kita wujudkan baru. Tak ada. Jadi cikgu wujudkan baru. Perabot. Perabot akan tambah. Perabot rumah dekat debit tambah 600. Betul? Okey. Satu lagi, belian. Belian nak tambah ke nak tolak? Tolak 600. Okey, dah selesai. Okey, nanti pelajar kita akan betulkan dalam imbangan duga kita. Okey, kedua, itu kedian. Sekarang buat betulkan dalam jenaam dulu. Okey, tarikh dia guna tarikh tak? Dia tak guna tarikh. Jadi guna satu Roman, cikgu gunakan satu Roman. Okey, debit apa tadi? Perabot. Kredit adalah belian. Berapa nilai dia? 600. Okey, jelas tak? Boleh? Jelas. Boleh? Okey. Jadi pelajar kalau ini kalau nak betulkan boleh tak nak betulkan? Jadi belian berapa? 24,000 tolak 600. Jadi berapa dapat nilai dia sekarang? 24,000 tolak 600. Berapa dapat? 23,400. 23,400. Okey, 23,400. Oh, yang ini sepatutnya cikgu sembunyikan. Terbuka pula. Okey, dah dapat jawapan. 23,400. Okey, lagi satu lagi apa? Perabot. Berapa nilai perabot? 600. Okey dah. Okey, selesai. Kita selesaikan itu. Okey, 2. Okey, habis. Perabot adalah butiran baru. Butiran baru. Okey, selesai. Okey, habis nombor 2. Apa dia nombor 2? Okey, nombor 2. Yang ini cikgu tak nak crowded sangat cikgu. Okey. Nombor 2. Bayaran upah secara tunai 770 tersilap rekod sebagai 700 dalam kedua-dua akaun. Okey, apa akaun yang terlibat ni? Tolong cikgu. Bayaran upah. Bayaran tunai. Bayaran upah tu dia panggil upah lah. Upah. Satu lagi? Tunai. Okey. Tunai, betul tunai. Okey, jadi upah pun ada, tunai pun ada. Dekat sini ada, upah pun ada, tunai pun ada. Betul? Okey, jadi upah rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Kenapa debit? Belanja. Bagus. Okey, tunai adalah apa? Debit. Okey, aset. Okey. Jadi pelajar, semua pelajar-pelajar akaun depan saya ni. Dengar betul-betul. Kalau kita buat soalan ni pelajar tengok betul-betul, penting tak sifir akaun. Penting tak nak tahunya belanja, hasil, aset, liability, equity dan juga kontra. Penting ke tak penting? Cikgu nak tanya. Penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting sifir akaun. Siapa yang tak tahu sifir akaun, belanja, hasil, aset, liability, equity, seolah-olah dia buat matematik, dia tak tahu sifir matematik. Tak tahu sifir matematik, memang matematik ke laut dah. Okey? Tu contoh dia. Alright. Jangan kata matematik je ada sifir, akaun pun ada sifir. Alright, sekarang bayaran upah secara tunai tersilap rekod sebagai 700. Jadi pelajar 700 dia silap rekod dalam kedua-dua akaun. Okey, dia berlaku salah ke tak salah? Dia salah apa ni? Ikutkan. Salah apa? Salah amount. Okey, jadi pelajar akaun dia tak cakap pun dia rekod debit ke kredit. Okey, kalau macam tu dia tak sebut apa-apa, maksudnya pelajar akaun dah betul. Okey, 700 dia letak belanja bertambah 700. Okey, sekejap cikgu betulkan dulu. Okey pelajar, dia letak sini 700. Debit. Okey, tunai akan berkurang 700. Okey, alright. Sekarang pelajar dia dah buat akaun dah betul. Cuma yang salah ialah amount. Sepatutnya berapa? Sepatutnya 770. Okey. Jadi apa yang nak betulkan lagi? Amount dia nak buat apa? Nak tambah lagi ke nak tolak lagi? Tambah. Okey, nak tambah berapa? 70. Tambah 70. Betul, tambah 70. Jadi debit dalam jenaam debit adalah upah, kredit adalah apa? Tunai. Betul. Okey, dalam imbangan duga macam mana nak betulkan? Upah nak tambah ke nak tolak? Tambah 70. Tunai tambah apa? Tunai tambah 70. Tolak 70. Okey. Faham tak belajar? Faham? Boleh? Okey, jadi pelajar terus kita buat. Nombor 2 Roman apa? Nombor 2 Roman upah 70, bukan 770. 70 je. Satu lagi apa? Tunai 70. Okey. Jadi pelajar upah. Berapa nilai upah sekarang? 70 tambah 70 jadi berapa?
740. 770. Betul, 770. Okey. Tunai. Berapa tunai sebelum ni? 480 tambah 70. Oh. Ah, 440 tambah 70. Berapa nilai dia? 550. Boleh? 500. Okey, jelas tak? Jelas. Boleh? Ada nak tanya apa-apa? Boleh? Okey, alright. Okey, boleh cikgu teruskan last soalan? Boleh? Boleh. Okey, alright. Okey, last. Okey, cikgu baca soalan. Last. Sewa diterima 850 telah didebitkan dalam akaun sewa diterima dan dikreditkan dalam akaun bank. Pelajar. Kesilapan apa ni rasanya? Kesilapan apa ni? Songsang. Kenapa salah songsang? Kenapa salah songsang? Kenapa awak pilih itu? Debit kredit. Betul. Akaun dah betul tapi tersalah debit dan kredit. Bagus. Pandai. Okey, akaun dia terlibat ialah sewa diterima. Satu lagi apa? Bank. Betul? Satu lagi ada bank. Okey, bank. Okey, jadi sewa diterima rumah dekat mana? Debit ke kredit? Kredit hasil. Betul? Okey, jadi bank rumah dekat mana? Debit asset. Okey, alright. Bagus. Okey, sekarang dia buat apa? Dia kata dia telah debitkan sebanyak 850 dalam akaun dia sewa diterima. Dan telah dikreditkan dalam akaun bank. Okey, dua-dua ni salah. Betul? Okey. Jadi pelajar, akaun dah betul belum? Akaun dah betul? Dah. Okey, jadi kita dia sama macam tadi. Apa maksudnya? Kena buat apa? Disingkat kena doublekan nombor dia. Akaun dah betul, cuma salah debit kredit, doublekan. Kalau doublekan, berapa nombor doublekan? Kita kena doublekan 850. Ini 850, 850. Jadi jumlah dia berapa? 1,700. Okey. Cikgu ulang balik. Mungkin ada yang terlepas pandang. Saja. Kenapa kita kena double? Bukan sekadar kena tahu double je. Kenapa kena double? Apa step pertama kita? Kenapa kena buat yang pertama? Untuk apa yang pertama? Kosongkan akaun. Betul. Kita kosongkan akaun. Kita bersihkan dulu akaun. Betul. Bersihkan daripada kesilapan. Jadi sewa dia terima, step pertama 850 kita dah bersihkan. Kedua, kita rekod apa ni? 850. Kenapa rekod lagi? Betulkan kesilapan. Baru kita rekod item urus niaga yang sebenar. Betul. Langkah pertama tadi kita bersihkan, kedua rekod yang sebenar. Sebab itulah dia jadi apa? Double. Dia jadi apa? 2 kali catatan. Jelas tak ni? Jelas? Okey. Jadi jawapan kita apa? Jawapan kita. Debit apa? Last kali nombor 3. Ialah debit ialah bank. 1,700. Kredit ialah apa? Sewa diterima. Berapa sewa diterima? 1,700. Okey, jadi bank kita berapa bank kita? Bank kita akan tambah berapa? Bank nak buat apa bank? Apa nak buat tadi bank? Tambah 1,700. Tambah 700. Bank tambah 1,700. Satu lagi. Sewa diterima. Sewa diterima tambah berapa? 1,700. Betul? Betul? Okey, betul. Okey, jadi betul kan? Okey, kirakan bank. Berapa dapat bank? 11,200 tambah 1,000 tu. Okey, cikgu tak dengar. Berapa dapat? 12,900. 16,000? 12,000. 12,000? 12,900. 900. 900. Ya, okey. Okey, sewa. Berapa sewa diterima? Sewa diterima berapa? Berapa sewa diterima? 4,300. 4,300. Okey, 4,300. Okey dah. Okey, kalau dah siap pelajar, dah settle dah. Okey, cuba tengok imbangan dia. Okey, journal dah habis. Journal kita dah siap. Habis. Okey, cuba tengok awak punya imbangan duga. Imbang tak? Imbangan duga. Cuba totalkan balik. Yang nombor yang tak ada perubahan kena tulis juga. Nombor tulis saja. Okey, jadi cuba tengok. Dapat tak imbangan duga? Tolong cikgu kira. Nak pesan, boleh nampak tak? Tak nampak cikgu pesan. Boleh tak? Pilih lalu. Debit berapa, kredit berapa? Debit dulu. Siapa yang dah kira debit? Tolong Cikgu, tunai tu bukan 480 tolak 70 ke? Okey, alright. Okey, jap. Tunai. Mana tunai? Tengok tunai. Tunai mana tunai? Tunai tolak.
betul. Tunai tolak. Siapa tulis tambah ni? Saya tulis Okey, alright. Tolak. Okey, tolak 70. Betul. Jadi berapa tunai? Tunai berapa tunai? Tunai betul kan? Berapa tunai? 410. 410. Okey, dah. Okey, betulkan balik. Okey, dah. Okey, jumlahkan. 410 dah. Okey, berapa dapat? Debit. Berapa dapat debit? Tolong cikgu kira. Boleh cikgu? 71,000. 71,000. 71,000 tepat Okey, kredit? 71,000. 71,000. Imbang tak? Imbang. Imbang. Pun imbang. Tadi yang sebelum soalan pun imbang. Yang kita dah buat pelarasan pun, betulkan kesilapan pun dah imbang. Okay, jadi pelajar, dua bentuk soalan. Ada soalan suruh buat jenaam je. Ada soalan suruh buat jenaam dan suruh betulkan imbangan duga sebut. Okey pelajar, itu saja soalan yang dalam pembetulan kesilapan. Faham tak? Apa yang cikgu ajar? Jelas? Faham. Boleh? Tunggu cikgu. Terima kasih. Okey, alright. Okey, jadi pelajar, yang cikgu jumpa selama ni pelajar buat apa? Pelajar yang pandai-pandai dia buat, dia terus buat. Pelajar, ada je mistake. Itu je kuatir. Jadi saya nak elakkan mistake apa-apa, dia kena buat sifir account ni juga. Buat ledger baru depan. Okey, alright. Jadi itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah minggu depan, ramai pelajar dah banyak free dah. Minggu depan mungkin cikgu akan masuk top 5. Okey, alright. Itu saja. Terima kasih semua. Cikgu. Okey, selamat malam. Cikgu. Okey, bye. Thank you, cikgu. Moga-moga tu cikgu.